Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tazakkura wat tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha wat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan muslimin, muslimat? Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita sudah berada dalam bulan Syaban. Alhamdulillah, tak lama lagi kita akan berjumpa dengan hari bulan yang penuh keberkatan, yaitu Ramadan Al-Mubarak. Berarti kita sudah pun selesai menyambut atau mengingati mengulang kaji akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj pada 27 Rejab yang lepas. Dan mengingati akan peristiwa Isra ini tak semestinya menunggu pada 27 Rejab, tetapi mengingati Isra dan Mi'raj ini ialah dengan menghayati akan peristiwa itu, iaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada umatnya agar mendirikan salat sebanyak sehari semalam 5 waktu. Walaupun dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu perintah sebenarnya ialah 50 waktu sehari semalam. Tetapi ihsan ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di atas permohonan Nabi berulang bertemu memohon pengurangan sebanyak 9 kali Nabi naik turun untuk bertemu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar diringankan atas nasihat Nabi Musa alaihi salam. Tapi wala kulli hal, walaupun 5 waktu yang tinggal baki, tetapi pahala dan ganjarannya tetap kekal untuk 50 waktu bagi 5 waktu yang kita dirikan. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah intipati daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, di samping yang lain-lain. Di samping peristiwa-peristiwa yang digambarkan, yang ditunjukkan kepada Nabi dalam perjalanan Isra dan juga Mi'rajnya. Jadi itu semua adalah anugerah Allah kepada Nabi dan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Baik, ala kulli hal, daripada bertolak daripada situ, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan salat itu ialah azan. Jadi azan inilah yang akan kita bicarakan pada malam ini untuk kita mengambil maklum dan menambahkan ilmu dan pengetahuan kita terhadap azan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi fid darain. Amin. Kita mula atau buka kepada muka surat 75. Muka surat 75 perenggan 2 daripada atas. Kan? Kita sudah mula pun membincangkan tentang azan ini, keutamaan azan dan juga muazzin. Kita muazzin itu tukang azan. Dan pada malam ini kita lihat lagi di antara azan ataupun tukang azan dengan imam. Ini dua perkara, dua peranan yang dimainkan oleh
individu dalam berjamaah ataupun dalam masyarakat, dalam komuniti kita, dan di mana-mana saja komuniti umat Islam, di sana akan ada tukang azan dan juga di sana akan ada imamnya. Jadi azan. Mari kita tengok apakah keutamaan dan kelebihan-kelebihan di antara tukang azan ini, itu muazzin. Sekarang kita gelar dia dengan Bilal, sempena dengan Saidina Bilal bin Rabah rahimahullah. Ya. Jadi radhiyallahu anhu, bagaimana azan ini bermula dari awal zaman Nabi dan juga sehinggalah sekarang. Dan ini adalah satu syiar yang tidak boleh ditinggalkan. Selagi ada dunia ini, maka azan tetap akan dilaungkan. Baik. Jadi para sahabat kami berbeza pendapat tentang azan ini. Adakah ada juga ditanya di antara azan ini mana lebih utama? Hal al-afdalu azan am al-imamah? Iaitu ditanya, adakah lebih afdal azan tukang azan ataupun menjadi imam? Mana lebih utama? Baik, jadi semua ada 4 pendapat. Dalam kitab kita ni ada disatikan tentang semua ni, perbezaan ataupun keutamaan di antara azan dan imam ini ada 4 pendapat. Kalau dilihat nota kaki itu perkara 54, ada satu pendapat lagi yang disebut oleh penulis dalam kitab An-Nukat At-Tanbih. Pendapat ini dijadikan sandaran oleh Ibnu Rif'ah Al-Qamuli dan yang lain, iaitu bahawa azan dan menjadi imam lebih utama jika dilakukan secara bersama. Dialah azan, dialah imam. Itu satu pendapat. Akan tetapi Abu Zur'ah mengatakan, yang dilihat daripada perkataan jumhur bahawa perbezaan keutamaan antara azan dan menjadi imam adalah salah satunya. Ambil satu saja. Kalau nak azan, nak jadi tukang azan, azan saja. Imam bagi orang lain. Kalau nak jadi imam, bagi orang lain yang azan. Itu pendapat. Baik, balik kepada nas di atas itu. Pertama, dan ini yang paling benar, bahawa azan lebih utama. Selama ni kita tak tahu yang mana satu, jadi imam lebih utama ataupun menjadi tukang azan lebih utama. Mengikut pendapat ini, dia kata dan ini yang paling benar, bahawa azan lebih utama. Itu satu pendapat. Belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Yang kedua, menjadi imam lebih utama. Ini semua berbeza pendapat lah. Jadi imam lebih utama, jadi tukang azan pun utama. Jadi yang mana satu kan? Ketiga, sama darjatnya, dua-dua. Jadi tukang azan pun hebat juga, jadi imam pun hebat juga. Maknanya lebih afdal. Jadi tukang azan pun afdal, menjadi imam pun baik juga. Dua-dua baik. Dan yang keempat, apabila diketahui dalam dirinya memiliki kemampuan dan segala syarat untuk menjadi imam, maka menjadi imam lebih utama. Jadi nampak nak terlebih pada imam pula. Kalau dia tahulah di antara dalam diri seseorang itu, dia tahu dia boleh menjadi imam. Dia baca Qurannya bagus, tajwid bagus, suara pun boleh juga tahan, kan? Jadi nafas dia pun elok, tak semput, nafas cukup untuk memanjangkan yang panjang dan memendekkan yang pendek. Ini kadang-kadang semput. Waladhdallin itu tak sempat habis. Separuh jalan saja. Itu pun kena tengok juga. Kalau nafas kita baik, jadi imam lebih baik. Kalau bacaan Quran kita baik, teruslah jadi imam. Tapi Bilal pun jangan pandang lekeh, kerana Bilal pun dia kena tahu tajwid juga. Kalau tak betul tajwid, azan tak sah juga. Sebutan-sebutan dalam azan itu ada tajwidnya, ada makhrajnya, ada sumber daripada mana nak keluar huruf-huruf itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jangan Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Allah. Kan? Allahu Akbar. Begitu juga dengan nanti asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Bilal pun kena tahu tajwid juga. Sebab tu di antara Bilal dan sebab tu dalam jawatan kita, apabila dilantik seorang Bilal, kalau imam uzur hari itu, satu waktu tu imam uzur, demam ke sakit perut ke apa ke, maka Bilal, kalau dalam skop tugas dilantik oleh majlis agama lah ataupun jabatan agama, seseorang Bilal itu bila temu duga untuk jadi Bilal, panel akan bertanya, kalau imam tak ada boleh tak jadi imam? Dia kena jawab boleh. Barulah berjaya temu duga dia. Kalau dia kata tengoklah dulu. Jawabnya tak dapatlah itu. Tengoklah dulu, kalau boleh saya cubalah. Tak boleh cuba-cuba. Dia kena yakin. InsyaAllah kalau imam tak hadir hari itu, saya naik jadi imam. Itulah dia. Begitu juga imam. Kalau hari itu Bilal tak datang, imam pun kena azan juga. Dia jadi tukang azan, lepas itu dia lah jadi imam. Kan? Boleh. Baik. Jadi balik pada kisah ini. Jadi keempat, apabila dia ketahui dalam dirinya memiliki kemampuan dan segala syarat untuk menjadi imam, maka menjadi imam lebih utama. Sedangkan jika tidak, maka azan lebih utama. Kalau dia tak berapa boleh nak jadi imam ni, kan? Banyaklah perkara lain. Sebab jadi imam ni ada syarat-syarat yang lain. Tentang ilmu fiqahnya kena tahu, hadis kena tahu, asbabun nuzul, tafsir kena tahu juga. Dia jadi imam, dia baca ayat-ayat yang dalam surah dalam solat itu, sikit sebanyak dia kena tahulah asbabun nuzul, sebab ayat yang dia baca tadi. Kan? Begitu juga tafsir atau makna surah yang dia baca itu, ayat-ayat yang dia baca. Jadi kalau Bilal dia tak boleh bab tu, maka dia jadi Bilal je lah. Jadi imam tu bagi orang lain. Dan kalau kita lihat di sini, saya cuba cari maklumat tambahan tentang perkara ini. Iaitu ditanya di sini, ayyuhuma afdal? Yang mana satu afdal? Al-azan al-imamah? Menjadi tukang azan ataupun menjadi imam? Al-jawab, fihi khilafun bainal ulama. Jadi dalam soalan ini, fihi, dalam masalah ini, khilafun, ada perbezaan pendapat bainal ulama, di antara para ulama. Iaitu faminhum man faddala hadha wa minhum man faddala hadha. Sebahagian daripada ulama mengatakan azan itu afdal, dan ada ulama lain mengatakan bahawa imam itu afdal. Jadi wa kilahuma, dan kedua-duanya lahu fadlun. Kedua-duanya ada kelebihan. Jadi tukang azan pun ada kelebihan dia, ada ganjaran-ganjaran yang untuk dia, dan imam juga ada kelebihan dan ada ganjaran untuk imam. Mari kita tengok apa lagi. Lakin zahirun nusus annal muazzin lahu fadlun khasun. Tetapi pada zahir nas yang disebut tentang perkara ini, annal muazzin lahu fadlun khasun. Sesungguhnya bagi tukang azan itu ada fadlun, ada kelebihan-kelebihan yang khusus untuk tukang azan. Li'annahu, kerana apa? Apa kelebihan tukang azan? Yaitu tukang azan ini yunadin nas, dia menyeru manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi laung bagi dengar satu kampung, satu Korea kalau boleh. Jadi menyatakan tentang kebesaran Allah. Kan? Dan seterusnya lah kalimah-kalimah ataupun lafaz-lafaz dalam azan itu. Ulang 2 kali. Kemudian syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia akan menyatakan tentang tasyahud ataupun syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia ulang, hayya 'alas salah, ataupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Apakah itu kalimah-kalimah biasa? Tidak.
itulah kalimah-kalimah membesarkan Allah. Itulah disyariatkan azan ini. Jadi apa kerja? Itulah kelebihan tukang azan tadi kerana li'annahu yunadin nas wa yad'uhum ila Allah. Dia menyeru, yad'uhum, menyeru manusia ila Allah, kepada Allah. Hebat tu. Dia seorang yang pendakwah itu. Dan dia menjalankan tugas yang hebat. Tugas yang baik. Tugas menyeru manusia kepada Allah. Tentulah hebatnya. Kan? Begitu juga, yad'uhum ila tauhidillah. Menyeru kepada mentauhidkan Allah. Kan? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka tentulah apa yang dilakukan. Tugas imam, tugas muazzin itu menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia mentauhidkan, mengesahkan Allah, dan kemudian seterusnya wa ta'atillah, dan taat kepada Allah. Itu lafaz-lafaz yang disebut oleh muazzin itu semualah dia. Menyeru kepada Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, wa iqamah hadhihi salah, dan menyeru manusia supaya mendirikan salat. Dan fahaza fadlun khassun, dan itulah kelebihan khas, khusus bagi tukang azan. Kerja dia itu menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia mentauhidkan Allah, menyeru manusia supaya taat kepada Allah, dan menyeru manusia supaya mendirikan salat. Itu berkaitan dengan perintah Isra' Mi'raj tadi. Allah perintah dirikan salat. Siapa yang menyeru untuk dirikan salat bila masa waktu? Tukang azan lah. Itu hebatnya mereka yang melakukan azan. Dan kita tahu dah fadilat atau kelebihan pahala ganjaran yang Allah beri kepada seorang tukang azan di akhirat besok. Bagaimana lehernya menjadi panjang, kan? Lebih berbeza dengan orang lain. Dan kelebihan leher yang panjang itu bukan satu yang ganjil ataupun huduh, tapi itulah kelebihan yang hebat kepada seseorang pada hari kiamat. Melainkan ada orang lain yang berjalan dalam keadaan tak menentu. Ada berjalan dengan berkaki, ada berjalan dengan mukanya, ada berjalan dengan merangkak, ada macam-macam cara berjalan. Tapi bagi tukang azan, dia steady, dia berjalan seperti biasa, bahkan lehernya lebih panjang daripada leher orang lain. Tentulah dia akan melihat kiri dan kanan melihat seluruh kelilingnya itu dengan selesa. Bahkan dia boleh melihat akan pahala-pahala ganjaran yang Allah beri pada dia di hari akhirat. Banyaknya pahala yang aku dapat di akhirat besok bila dia boleh lihat. Baik. Jadi dengan kerana itulah kelebihan. Dan kerana dia menyeru kepada apa? Menyeru kepada Allah. Menyeru kepada tauhid Allah. Menyeru taat Allah. Menyeru manusia supaya dirikan salat. Hebatlah tu. Ya, bagaimana perintah salat ini wajib dan haram kalau ditinggalkan. Dan apabila dia menyeru manusia kepada salat, tentulah dia orang yang hebat, tentulah kelebihan yang ada pada dirinya. Baik. Begitu juga dengan imam. Wal imamah, bagaimana pula imam? Laha fadlun khasun. Bagi imam pun ada kelebihan yang khusus. Apanya? Li'annal imam yu'allimun nas. Kerana imam itu mengajar manusia. Dia memberitahu kepada manusia. Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat ke atas Nabi. Ya. Dalam salatnya itu imam ada menyebut selawat ke atas Nabi. Terutama ketika tahiyat. Dan tahiyat itu wajib berselawat. Kalau tak bertahiyat dalam selawat dan syahadah, tak sahlah syahadah itu dan tak salah salat. Itu tugas imam. Dan orang lain juga akan makmum pun sama juga. Seterusnya, wa ya'zamahum wa yuzakkirahum fal imam idza kana 'indahu 'ilmun wa 'indahu basirah falahu khairun 'azim. Dan dikatakan fal imam, maka imam itu idza kana 'indahu 'ilmun, sekian seorang imam yang berilmu, yang berpengetahuan, wa 'indahu basiratun, mempunyai pandangan hatinya yang luas tentang agama, tentang akidah dan sebagainya, falahu khairun 'azim. Maka bagi imam itu khair, kebajikan yang besar, yang hebat, yang ada pada seseorang imam. Baik. Idzan zukkirun nas wajtahada fi isal haq ilaihim. Itu je lah. Dia kelebihan masing-masing ada. Tukang azan pun ada kelebihan, imam pun ada kelebihan. Tetapi di ujung sekali dikatakan di sini, sekiranya
dia mempunyai kelebihan untuk menjadi imam, maka imam itulah lebih baik. Kalau ada kelebihan kemampuan dia untuk menjadi imam, maka naiklah dia jadi imam. Kan? Dan azan itu berilah kepada sahabat kita ataupun jamaah yang lain untuk melakukan azan. Baik, seterusnya perlu diketahui bahawa lafaz azan sudah sangat masyhur. Sedangkan tarjih, ini satu lagi perkara tentang tarjih. Bagi tukang azan, dia ada satu lagi dia katakan tarjih. At-tarjih fil azan, hal huwa fil azan al-awwal am fil tsani wa hal azan awal fi Ramadan am fi Ramadan wa ghairuh. Jadi tarjih ini, apa dia tarjih sebenarnya? Jadi tarjih ini iaitu menurut kami adalah sunat. Jadi kalau tukang azan, tarjih ini dia sebut apa nama tu? Lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan. Tarjih. Kemudian lepas dia sebut itu, kemudian baru dia lakukan secara kuat. Kan? Jadi tukang azan itu dia akan sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia pun lakulah asyhadu an la ilaha illallah. Dia kuatkan. Seterusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikuatkan. Jadi yang perlahan itu dipanggil tarjih, yang kuat itu azan dia lah. Itu azan. Baik, menurut kami adalah sunat, iaitu dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu azan maksudnya. Kemudian dengan suara cukup perlahan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri serta orang-orang berhampirannya membaca. Ini yang perlahan ini dipanggil tarjih ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau di depan mikrofon, patutnya diri dia sahaja dan orang keliling dia yang dengar. Tapi dah ada depan mikrofon, orang yang ada keliling itu pun dengar juga. Tapi perlahan lah. Suara yang perlahan. Kemudian kembali melakukan dengan suara yang kuat. Lepas dia perlahankan kalimah itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perlahan-perlahan. Kemudian baru dilakukan dengan kuat. Seperti azan Allahu Akbar tadi. Ketika Allahu Akbar itu dia kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat. Kemudian selesai 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatkan. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang azan biasa. Tapi sebelum dia laung yang kuat itu, dia perlahankan dulu. Ulang 2 kali. Baik. Itu dikatakan tarjih. Dan kembali dia melakukan dengan suara kuat. Kemudian taswib. Taswib. Ini satu lagi dalam azan ini dipanggil taswib. Taswib ini, baik. Dan berkaitan dengan tarjih ini kalau nak dibahas ataupun nak dipanjangkan lagi, iaitu tarjih fi kulli azan wa laysa fi azan wahid allamahu Rasulullah SAW Aba Mahzurah fi Makkah. Ini diajar oleh Nabi kepada sahabat yang bernama Aba Mahzurah di Makkah. Wa tarjih yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisautin laisa birafi'. Itu dengan saut, dengan suara laisa birafi' dan tak angkat suara, perlahan. Itu dikatakan tarjih, dan ini diajar oleh Nabi kepada sahabat yang bernama Abu Mahzurah. Iaitu Abu Mahzurah di Mekah. Baik, summa ya'iduha bi sauti arfa. Dan selepas dia perlahankan tadi, maka dia angkatkan ya'iduha bi sautin arfa. Hadha at-tarjih. Ya'ti bi syahadatain bi sautin laisa bi rafiq jiddan. Summa ya'iduha bi sauti arfa yuqalu lahu at-tarjih. Dan ulang benda yang perlahan ini pada lafaz yang lain tidak berlaku, kepada syahadah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada tarjih. Yang lain tidak. Baik. Kemudian wa amma 'adamu tarjih bi anna ya'ti bi syahadatain mithlu adhanun nas al-yawm la yukarrar. Hadha huwa al-afdal alladhi
fa'alahu Bilal baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, seperti mana yang Sayyidina Bilal lakukan di Madinah hatta tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan sehinggalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'azzanu baina yadayhi Bilal biduni tarji'. Jadi Bilal pula tidak melakukan tarji'. Dan an-nas al-yawm yakfi huwal afdal. Jadi itulah dikatakan sampailah sekarang ini ada yang buat, ada yang tidak buat tarji' ini. Baik. Kenapa? Yang dikatakan itu kita lihat di sini berkaitan dengan taswib ini. Berkaitan dengan taswib ini iaitu khusus pada azan subuh. Taswib berlaku pada azan subuh. Apa dia? Iaitu selepas hayya 'alal falah, Bilal akan sebut as-salatu khairum minan naum. Itu taswib. As-salatu khairum minan naum itu taswib yang berlaku dalam solat ataupun azan subuh sahaja. Azan lain tak ada. Ini kadang-kadang orang kata Bilal ni kena main peranan juga. Perkara kataan as-salah dengan an-naum itu mana dia dipanjangkan. Setengah tu dia panjangkan an-naum, maka tidur lagi lah orang yang mendengar. Saya taswib ini. As-salatu khairum minan naum. Panjanglah naumnya, maka yang dengar tu pun teruslah tidurlah terus. Tapi setengah orang dia pandai, as-salah tu dia panjangkan. As-salatu khairum minan naum. Naum tu pendek saja. Jadi supaya orang yang mendengar taswib ini cukuplah tidur tu, bangunlah. Jangan nak panjang-panjangkan lagi tidur tu. Salat tu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairun, as-salatu lebih baik minan naum daripada tidur. Sebab itu apabila kita bangun tidur, kita kena doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan selain daripada itu kena pergi bilik air selesai semua dan masukkan air dalam hidung untuk mengambil wuduk. Kerana sepanjang kita tidur itu, siapa yang bermalam dalam hidung kita, dalam lubang hidung kita, syaitan yang bermalam dalam lubang hidung kita. Sebab itu apabila kita nak mengambil wuduk, kita kena masukkan air dalam hidung dan keluarkan. Ini satu lagi. Sebab itu setelah itu kalau dia dengar taswib ini, dia bangunlah cepat-cepat. Tapi kalau bagi yang semangatlah nak bangun salat. Tapi bagi yang mudah ataupun yang lemah sikit tu, walaupun loceng alarm dia pasang 1-2 alarm daripada handset dia padam, dia tutup, tidur lagi. Yang tadi pun tutup. Alarm tu tutup, dia tak bangun. Sebenarnya bila alarm handset ataupun telefon tu bunyi, bangunlah. Ini tak dia tutup, dia tidur lagi. Habislah. Akhirnya subuh dah terlepas ataupun dia terlewat subuh. Baik. Jadi taswib, balik pada taswib ini juga disunatkan menurut pendapat kami, iaitu khusus pada azan subuh setelah selesai baca hayya 'alal falah. Iaitu as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Jadi terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum tarjih dan taswib di atas. Perlu juga diketahui bahawa jika tarjih dan taswib ini ditinggalkan, bagaimana Ustaz? Kata tak, bila terlupa nak baca yang perlahan tu, tentu hilang yang kuat saja. Begitu juga taswib pun dia terlupa, ditinggalkan, maka azannya sah juga. Dia terlupa kan? Jadi tambahan azan as-salatu khairum minan naum tu nanti orang yang mendengar tu bila ni lupa nak baca taswib, lupa nak hayya ala as-salatu khairum minan naum, dia lupa. Tapi kalau jarang-jarang azan, dia tak pernah azan, dia lupalah. Tapi kalau tukar azan yang hari-hari dia azan, insya-Allah dia ingat kan as-salatu khairun minan naum. Baik. Jadi namun dia anggap telah meninggalkan yang lebih baik. Kalau dia tertinggal yang dua perkara itu, yang baca perlahan tu dia tinggal, taswib pun dia tinggal, sebenarnya sah azannya, tapi dia rugi ataupun dia ketinggalan ataupun dia tidak dia meninggalkan yang lebih baik. Ada perkara yang lebih baik tapi dia tinggal, kan? Jadi rugilah.
Tidak sah azan orang yang baik seterusnya. Habis bab tu, taswib dan tarjih. Ingat tuan-tuan, bahawa tarjih itu ialah sebutan-sebutan perlahan ketika syahadatain tadi. Dan taswib itu ialah lafaz selepas hayya 'alal falah, iaitu as-salatu khairun minan naum. Itu dua perkara. Baik, kita beralih kepada siapa yang nak azan ni. Tidak sah azan orang yang kurang akal. Jadi kurang akal ni sama orang dewasa tapi tak berapa sempurna akal, tak berapa cerdik. Kan? Tak berapa cerdik. Dia masalah OKU lah. OKU akal. Brain dia tak berapa baik. Tapi dia nak pergi azan juga, dia semangat rajin pergi masjid. Dia akal tak berapa elok, kalau dia azan, tak sah. Kan? Begitu juga wanita. Wanita pun tak boleh azan. Wanita tak boleh azan. Sebab suara wanita tu aurat. Jadi kalau tiba-tiba terkejut kita pagi tu, ada satu makcik, semangat dia, makcik kita ni pergi ambil mikrofon azan. Siapa pula? Makcik mana pula tu azan subuh ni? Terkejut kita. Jadi azan tu tak sah. Jadi makcik-makcik, janganlah nak azan ya. Baik. Jadi dengar sajalah. Baik. Jadi azan ni wanita dan orang kafir tak sah azan. Orang kafir. Ini pun satu hal juga ni. Orang kafir ni, kalau okeylah, kalau dia pun selalu rumah dia tepi masjid. Dia suka dengan azan. Suka dengan azan. Akhirnya satu hari dia pun semangat tahu macam mana. Pergi azan. Tak sah juga. Kan? Ini orang kafir. Dia suka campur hal-hal orang Islam ni. Tapi kalau bab-bab azan ni, dia tak Islam. Kalau dia laung azan, azan tu tak pakailah. Tak sah. Dia kena orang Islam juga. Baik. Begitu juga wanita tak boleh. Wanita ni pun terhad. Nak jadi imam pun tak boleh. Jadi ada khilaf-khilaf ni. Akhir-akhir ni berlaku kaitan dengan wanita mengimamkan solat ni. Yang belakang dia tu suami dia ke anak-anak lelaki ke tak boleh. Dan tak sah. Itu terhadlah. Kekuatan ataupun Allah dah bagi peranan untuk jadi imam ni lelaki saja. Kecuali imam wanita itu untuk kaum wanita sajalah. Untuk muslimat saja dia imam lah. Kan? Baik. Azan anak kecil yang sudah berakal dihukumkan sebagai sah. Anak kecil. Sekarang ni banyak kita lihat dalam TikTok ke YouTube ke. Anak-anak kecil. Bukan fasih lagi. Nak azan lah. Baca Quran pun fasih. Kecil-kecil lagi. Ini anugerah Allah pada ibu bapa dia lah. Untunglah betul lah ibu bapa yang dapat anak-anak kecil. Kecil-kecil lagi dah pandai baca Quran. Kecil-kecil dah pandai azan. Dia dengar-dengar ya azan tu. Tapi dia boleh azan dengan baik. Saya ada juga anak-anak buah yang kecil dalam beberapa tahun lah. Belum sekolah lagi. Dalam berhimpun keluarga tu, berhimpun ke adik-beradik. Jadi anak buah cucu ni, kadang saja-sajalah wacah-wacah dia, menyakat dia. Cuba azan dengar. Dia azan bukan sedap lagi. Baik pada orang dewasa. Budak kecil je. Rupanya ibu ayah dia dah ajar dia lah. Ya, hari-hari dengar dan sebagainya. Dan tadika pun tadika Islam. Dan dalam tadika itu ada aktiviti mendidik anak-anak berazan, mendidik anak-anak salat dan sebagainya. Jadi kalau dia dah sudah berakal, sahlah azannya walaupun dia budak kecil. Dia dalam rumah lah. Tapi kalau di masjid pun, kadang kita nak latih anak-anak cucu kita, pergi azan, ambil mikrofon azan. Dia pun azan, dia berakal, sahlah azan tu. Ya. Baik. Itu dikatakan apa tadi? Anak kecil yang berakal dihukum sebagai sah. Apabila seorang kafir mengumandangkan azan. Ini cerita orang kafir, dia mengumandangkan, melaungkan azan. Di sana ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia laung itu. Dan dikatakan di sini apa? Dan mengumandangkan azan dan membaca dua kalimah syahadah dalam azannya tersebut, maka dia telah memeluk Islam menurut mazhab yang paling benar. Ada mazhab orang kafir, dia pun suka dengan azan. Dia pergi azan dan dalam azan itu ada syahadah, maka dia anggap dia sudah Islam. Dia sudah mengucap dua kalimah syahadah. Satu mazhab, satu pendapat. Akan tetapi ada sebahagian sahabat kami, kata Imam Nawawi di sini, mengatakan belum menjadi Muslim. Orang kafir pergi azan,
Walaupun dalam azan itu ada syahadatain, ada pendapat sahabat-sahabat bagi Imam Nawawi mengatakan dia belum menjadi Muslim. Tak pakai, tak terima syahadahnya itu. Dan tidak ada perbezaan pendapat bahawa azannya tidak sah kerana dia mengucap lafaz azan sebelum diputuskan akan keislamannya. Dia belum declare, belum isytihar dia Muslim. Tiba-tiba dia pergi azan dan dalam azan itu ada ucapan dua kalimah syahadah, dan kata ulama di sini dia dikatakan dia belum diputuskan akan keislamannya, maka dia belumlah Islam. Walaupun dia pergi azan, dia dua kalimah syahadah, dan azan itu belum pakai lagi, belum diterima pakai syahadah itu. Bab ini banyak memiliki cabang kajian dalam kitab-kitab fiqh dan bukan di sini tempat perbahasan. Jadi oleh itu isu tadi kita kena apa? Dalam tajuk yang khusus lah dalam bab fiqh. Jadi dalam slot kita ini tak sesuai untuk kita membahaskan itu di kalangan para ulama atau dalam kelas-kelas fiqh lah untuk kita bincang perkara ini. Kerana orang kafir mengucap dua kalimah syahadah ketika azan, adakah anggap dia sudah memeluk Islam? Itu satu soalan. Dan ada juga pendapat, dia belum Islam kerana dia tak isytiharkan, tak diputuskan keislamannya. Itu bincang dalam kuliah lain lah, kata Imam Nawawi dalam tajuk ini. Baik, habis. Kita pergi kepada lafaz iqamah. Pendapat yang paling benar dan terpilih yang berdasarkan kepada hadis-hadis sahih bahawa iqamah memiliki 11 kalimah. Iqamah ini bukan azan. Iqamah ini sebelum nak solat. Iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu iqamah. Dan iqamah ini tak ulang dua kali, sekali saja. Dan iqamah ini disebut secara perlahan atau secara laju. Bukan perlahan, secara laju, cepat. Jadi perlu diketahui bahawa azan dan iqamah adalah sunat menurut mazhab yang benar. Baik azan solat Jumaat maupun selainnya. Solat Jumaat ataupun solat-solat yang lain. Sebahagian teman rapat kami, kata Imam Nawawi, mengatakan bahawa azan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Ada pendapat mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah ni macam solat jenazah lah. Fardu kifayah juga. Fardu itu wajib lah. Cuma bila ada orang lain yang buat, yang lain tu terlepas lah. Itu fardu kifayah. Baik, jadi katakan, sebahagian yang lain mengatakan azan dan iqamah fardu kifayah pada solat Jumaat, tidak yang lain. Solat Jumaat itu fardu kifayah artinya bila solat Jumaat tidak dilaungkan azan, maka semua orang berdosa. Jadi kalau dalam Korea itu ada dua masjid ataupun lebih, satu masjid dah azan dan iqamah, maka selesailah masjid lain yang tak azan dan tak iqamah. Itu in case kalau berlaku, biasanya tak ada lah. Nak solat Jumaat mesti ada azan, mesti ada iqamah. Cumanya dalam bab fiqh ini dia reserve lah. Dia menyebutkan benda yang mungkin tak berlaku, tapi kalau berlaku, itulah hukumnya. Hukumnya fardu kifayah. Itu solat Jumaat. Tapi solat lain kalau tak azan, kalau tak iqamah, taklah menjadi kewajipan. Itu kata pendapat di sini kan. Dan bila kita katakan hukumnya fardu kifayah, maka seandainya penduduk satu wilayah tidak melakukannya, maka mereka harus diperangi kerana meninggalkannya. Jadi di sini disebut diperangi. Maknanya ditentanglah ataupun diberi hukuman kepada mereka. Karena ini perkara hukum syiar atau perkara wajib, dia sampai kepada tahap itu. Bila kita katakan hukumnya sunat, maka mereka tidaklah diperangi. Kerana meninggalkannya menurut mazhab yang paling benar dan terpilih, sebagaimana tidak diperangi kerana meninggalkan solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur. Ya, itu sunatlah. Itu tidak wajib. Sebahagian sahabat yang mengatakan mereka tetap diperangi kerana azan dan iqamah merupakan syiar yang jelas. Jadi azan dan iqamah itu syiar.
Syiar ini ialah lambang keislaman. Baik itu dalam satu masyarakat, dalam satu jamaah, perkampungan, mesti azan dilaungkan. Sebab itu masjid-masjid surau pun ada menara. Menara itu satu syiar. Dan menara itu melambangkan azan akan dilaungkan. Biasanya, saya tengok dalam satu artikel di Turki. Bilal dia naik dekat menara itu sendiri, azan di Turki. Dia naik dekat menara tu. Bukan dia duduk di bawah macam kita ni. Atas menara itu hanya speaker. Tapi dia sendiri in person. Panjat. Tapi di Turki itu saya ingat di Hagia Sophia kah? Ataupun di masjid. Sekarang ni masjid Hagia Sophia itu dah di istilah masjid dah 4 penjuru. Bilalnya. Tak tahu macam mana kaedah yang dia gunakan. Buka artikel tengoklah macam mana. Baik. Dan azan itu dilaung secara bergilir-gilir di antara 4 Bilal, 4 penjuru masjid di Turki, di Istanbul itu. Wallahu a'lam, itu yang ditengok dalam YouTube ke dalam TikTok, saya tak ingat. Ya saya. Ya. Azan cacat? Tak sempurna lah. Okey. Betul lah. Sebab azan ini kena lafaz dengan sarih, dengan fasih, dengan betul dan sebagainya. Sebab itu tukang azan mesti orang yang ada pengetahuan. Tukang azan mesti tahu tajwid. Tukang azan mesti tahu fasahah dia. Sebab itu di antara hayya 'alas salah. Salah itu tak marbutah, bukan ha. Hayya 'alas salah, ha. Itu hayya 'alal falah, ha. Berbeza tu. Tak marbutah dengan hak. Yang hak pedas tu. Jadi kalau itu tak sempurna, azan tak sempurna lah. Sebab maknanya tak sama. Maknanya salah. Jadi cacat lah. Oh, solat tu. Okey dah, sempurna. Tidak ganggu. Ya. Ya. Cacat juga, tidak. Jadi azan itu satu perkara, salat itu satu perkara yang lain. Jadi azan itu satu syiar, salat itu fardu. Jadi lepas tu dia bahas tadi, kalau tak azan taklah menjadi cacat kecuali Jumaat. Fardu kifayah mengikut setengah pendapat. Jadi kalau dalam solat Jumaat azan tak sempurna, dibimbangi salat juga tak sempurna. Kerana dia katakan dia fardu kifayah. Kan? Oleh itu, kena ambil maklumlah. Tukang-tukang azan ni, bila dia azan itu, sempurna. Sama juga dengan salat. Salat kita kalau bacaan kita tak sempurna, salat itu sah, tetapi kurang kualiti. Bukanlah 100% lah markahnya. Mungkin 70-80% saja markahnya. Kalau nak dianalogikan dari segi markah. Sebab itu salat itu sah tapi tak kurang sempurna. Kalau bacaan-bacaan itu kurang sempurna. Jadi kalau nak tepat, mestilah bacaannya tepat. Ikut hukum tajwid ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang pada muka surat ni 77 ya. Kita sambung tentang iqamah ini pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wa azil asy-syirk wal musyrikin wal kufra wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.